Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Jom hari ini kita belajar penjodoh bilangan bersama Cikgu Yana. Baiklah murid-murid, pertama sekali kita kenal apakah itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk menentukan bilangan benda, haiwan atau manusia. Okey, awak kena ingat dua perkara. Penjodoh bilangan ni kata bilangan. Kata untuk menentukan bilangan benda, haiwan atau manusia. Okey, boleh faham Seterusnya, jenis penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ada banyak jenis. Mari kita kenal pasti satu persatu. Orang. Baik, penjodoh bilangan orang. Penjodoh bilangan orang ni kita rujuk kepada manusia. Manusia tu saya, awak, ibu bapa kita, orang kan? Manusia lah. Okey, baik, seterusnya. Ni doktor. Kita akan sebut seorang doktor. Sebab ada seorang sahaja ni kan? Seorang doktor. Ini gambar cikgu. Ada berapa orang cikgu? Satu. Kita tak panggil satu cikgu, tapi kita sebut seorang cikgu ataupun seorang guru. Okey, seterusnya murid. Murid yang comel kita sebut seorang murid. Kalau ada dua orang murid, kita panggil dua orang murid. Okey. Seterusnya ekor. Ekor, penjodoh bilangan ekor digunakan untuk merujuk kepada haiwan. Haiwan apa yang ada di sekeliling kamu? Kucing, ikan, kita sebut ekor. Gajah pun ekor lah. Okey, baik, tengok harimau. Harimau sedang berjalan. Ada berapa ekor harimau? Seekor harimau. Okey, seterusnya ikan. Ikan apa garang sangat ni? Berapa ekor ikan? Seekor ikan. Kalau ada dua ikan, kita sebut dua ekor ikan. Okey. Ini gambar apa ni? Monyet. Okey. Ada berapa ekor monyet? Seekor monyet. Okey, pandai. Ni itik pulang petang ni. Itik. Ada berapa ekor itik? Seekor itik. Kalau ada 4 itik, kita sebut 4 ekor itik. Okey, boleh faham ya? Baik, seterusnya biji. Biji digunakan untuk merujuk kepada benda. Benda sahaja, bukan manusia, bukan haiwan. Benda yang kecil atau bulat. Okey, benda kecil, bulat. Kalau biji, ingat 3 perkara. Benda, kecil dan bulat. Okey, baik. Bola. Seekor bola atau sebiji bola? Ya, ingat. Biji digunakan untuk benda. Bola ni benda. Jadi, sebiji bola. Ni, apple. Apple makanan lah. Makanan pun benda juga kategorinya. Sebiji apple. Kita tak panggil sebuah apple, salah. Seekor apple pun salah. Seorang apple pun salah. Yang betulnya sebiji apple. Baik, telur pecah. Telur, ada berapa biji telur tu? Satu sahaja. Kita panggil satu telur ke? Tak, sebiji telur. Okey, pandai Baik, helai. Penjodoh bilangan seterusnya, helai. Helai digunakan untuk merujuk kepada benda nipis, lebar dan lembut. Okey, contoh baju. Baju kan nipis, lebar dan lembut. Baju keras cikgu macam mana? Macam baju jaket tu. Sehelai juga. Okey. Contoh sehelai baju. Sehelai baju sebab ada satu sahaja baju tu kan. Okey, ni sehelai daun. Sehelai daun. Daun kan nipis. Okey. Dan sehelai kertas. Sehelai seluar. Okey, boleh faham Helai, sehelai baju, sehelai daun, sehelai kertas, sehelai seluar. Baik, mari kita tengok seterusnya penjodoh bilangan buah. Buah ni
digunakan untuk merujuk kepada benda yang besar. Benda yang besar macam gambar kat sebelah ni, troli. Troli besar kan? Okey. Tempat, okey, bangunan dan semua jenis kenderaan. Okey, buah, penjodoh bilangan buah, bukan buah apple bukan. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar. Tempat, bangunan dan semua jenis kenderaan. Kenderaan tu apa? Kereta, motor, sebuah kereta, sebuah motor, sebuah basikal. Macam tu contoh dia. Tempat ni macam mana? Padang, sebuah padang. Bangunan, sekolah, sebuah sekolah. Okey, benda yang besar ni troli, sebuah troli. Okey, baik, tengok ni gambar apa ni? Kereta. Jadi, penjodoh bilangannya adalah sebuah kereta. Ini tempat, padang, sebuah padang. Bangunan, sebuah rumah. Dan benda yang besar, sebuah kipas. Okey, boleh Okey, seterusnya penjodoh bilangan bilah. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk merujuk kepada benda yang tajam. Tengok gambar pisau ni, tajam dan runcing. Runcing tu tengok hujung pisau tu. Ada bentuk tajam kat hulu, bukan kat hulu kat hujung pisau sana tu. Mata pisau tu runcing bentuknya. Okey, baik, mari kita lihat. Tajam dan runcing. Ingat kalau bilah kata kuncinya tajam dan runcing. Okey, mari kita lihat apa penjodoh bilangan yang sesuai. Gergaji. Gergaji kan tajam kan? Tajam dan runcing. Sebilah gergaji. Ini gambar apa ni? Ya, betul, jarum. Sebilah jarum. Tajam. Jarum kan tajam? Okey, kalau tajam, guna penjodoh bilangan bilah. Sebilah jarum. Okey, seterusnya apa tu? Gunting. Gunting pun sama. Sebilah gunting. Baik, seterusnya apa tu? Kapak. Sebilah kapak. Okey, baik, boleh faham benda-benda yang tajam, runcing hujungnya, kita guna penjodoh bilangan bilah. Okey, seterusnya batang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk merujuk kepada benda yang lurus, panjang dan keras. Lurus, tengok batang penyapu tu lurus kan? Panjang dan keras. Okey, baik. Lurus, panjang, keras. Ingat kata kunci bagi penjodoh bilangan batang, lurus, panjang dan keras. Baik, tengok lurus, panjang dan keras. Ini adalah gambar apa ni? Okey, ini adalah gambar sungai. Okey, sebatang sungai. Sebatang lilin. Sebatang pensel. Dan sebatang gigi. Okey, boleh Ingat, sebatang sungai, sebatang lilin, sebatang pensel dan sebatang gigi. Baik, seterusnya mari kita cuba buat latihan bersama-sama. Saya nak kamu rujuk pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 bagi murid tahun 1 sahaja pada muka surat 40. Okey. Apa yang kamu boleh buat? Jom kita lihat sama-sama. Okey. Apabila kamu buka kepada muka surat 40, kamu akan lihat arahan tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Okey, kalau tengok pada gambar tu dia dah bagi dah. Gambar bola dan penjodoh bilangannya adalah biji. Okey, pada berapa biji bola ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji bola. Okey, penjodoh bilangan seterusnya buah. Okey, penjodoh bilangan buah apa yang ada di sekolah kamu? Benda apa yang boleh kita sebutkan sebagai penjodoh bilangan buah? Okey, cikgu letakkan kerusi. Terdapat 4 buah
kerusi. Apa yang kamu kena buat? Kamu lukis gambar kerusi dalam kotak kosong tu. Macam cikgu ni. Okey, lukis gambar kerusi dalam petak kosong tu lah. Okey, seterusnya penjodoh bilangan batang. Apa yang sesuai? Penyapu. Penyapu kan ada di sekolah kan? Lukis gambar penyapu. Lukis gambar penyapu. Ada berapa penyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 batang penyapu. Okey, seterusnya gunting. Ada berapa bilah gunting? Penjodoh bilangan bilah mestilah gunting. Gunting banyak kat kawasan sekolah kan, sebab kita guna untuk gunting kertas waktu masa seni kan. Okey, ada berapa gunting? 1, 2, 3, 4, 5. Terpulang kamu nak lukis 2 bilah gunting pun boleh, nak lukis 3 pun boleh, tak kisah. Yang penting ini contoh sahaja, kamu boleh buat dalam buku kamu. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir, helai. Helai, apa penjodoh bilangannya? Apa benda yang sesuai kita sebut sebagai penjodoh bilangan helai? Kalau kat sekolah banyaknya kertas. Okey, helai kertas. Boleh lukis gambar kertas. Lukis cantik-cantik, kemas-kemas, barulah bagus. Murid yang buat kerja dengan kemas ni dia memang bagus. Cikgu pun seronok tengok buku dia. Awak sendiri nak rujuk balik apa yang awak buat tu pun awak senang faham. Okey. Jadi belajar tulis dan lukis dengan kemas. Semak ejaan betul-betul. Jangan laju-laju. Kalau laju-laju sangat sampai salah-salah tak bagus. Kalau laju tapi betul semua, ejaan betul, lukisan elok, itu bagus Okey, baik. Latihan seterusnya kat bawah tu dia ada tulis bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Tadi kita dah tulis gambar, kita dah lukis gambar objek dan penjodoh bilangan. Lepas tu kita kena bina ayat pula. Okey, baik, nombor 1. Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Ini dah bagi contoh ni, dah ada dalam buku. Yang nombor 1 ni, contoh ayat ni dah ada dalam buku. Kita buat yang nombor 2 pula. Amin dan Aiman mengambil 4 buah kerusi di dalam kelas. Okay, awak boleh salin ayat cikgu ni Amin dan Aiman mengambil 4 buah kerusi di dalam kelas. Boleh salin ayat cikgu. Okey, nombor 3. Ada 6 batang penyapu di dalam stor sukan. Okey, boleh salin juga ayat yang ketiga. Sebut sama-sama dengan saya tau. Ada 6 batang penyapu di dalam stor sukan. Noktah jangan lupa letak. Huruf awal mesti huruf besar. Okey, nombor 4. Ada 5 bilah gunting di dalam bekas alat tulis. Sebut dengan saya. Ada 5 bilah gunting di dalam bekas alat tulis. Okey, baik. Tulis elok-elok Okey, yang kelima. Ali membeli beberapa helai kertas di kedai buku. Ulang lagi sekali. Ali membeli beberapa helai kertas di kedai buku. Okey, lagi sekali kita ulang. Ali membeli beberapa helai kertas di kedai buku. Okey, kalau kamu lihat dalam buku ada 6 tempat kosong. Tapi cikgu bagi 5 sahaja untuk awak. Yang ke-6 awak cuba buat sendiri. Boleh Cuba buat sendiri. Boleh guna mana-mana penjodoh bilangan yang telah pun kita belajar tadi. Okey? Boleh salin. Salin semula dengan tulisan yang kemas dan cantik. Kalau padam tu padam bersih-bersih. Kalau di sekolah mesti ramai yang akan tanya cikgu. Cikgu, yang warna merah tu kena salin dengan pensel warna ke? Mesti ramai yang akan datang tanya cikgu macam tu. Ya, boleh. Kalau kamu ada pensel warna merah, kamu boleh guna warna merah. Okey? Kalau tak ada warna merah, mesti akan datang pula seorang lagi murid. Cikgu, kita tak ada warna merah lah. Kita ada warna biru. Boleh tak kita guna warna biru?
Ya, boleh. Kalau tak ada warna merah, guna warna biru. Tak payah tanya warna lain dah. Merah ke, biru, kuning, hijau. Kalau ada, nak guna warna tu, boleh guna. Tak kisah. Warna ni hanya menunjukkan perbezaan penjodoh bilangan. Boleh guna mana-mana warna. Lepas tu ada lagi murid akan datang tanya, cikgu, saya tak ada warna. Warna saya tertinggal kat rumah. Awak kan dah ada di rumah. Macam mana boleh tertinggal warna kat rumah? Okey. Tak apa. Kalau tak ada warna, warna dah patah ke, dah rosak, tak tahu ada kat mana, guna pensel sahaja. Tak perlu guna warna. Boleh faham Okey. Baik, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak boleh faham. Kalau tak faham, ulang balik lihat daripada yang pertama, yang awal-awal tadi. Apa penjodoh bilangan? Ada berapa penjodoh bilangan kita belajar hari ini? Okey, ada penjodoh bilangan batang, bilah, helai, buah, biji, orang. Banyak kan? Cuba belajar elok-elok dan kita akan jumpa lagi, InsyaAllah di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Bye.